Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi PDPR kita untuk minggu yang ke-17, subjek pendidikan Islam. Subjek pendidikan Islam bidang ibadah. Okey, tajuknya pada hari ini ialah solat yang sempurna. Kita akan tengok sikit dulu buku teks pendidikan Islam, buku teks muka surat 88. Sebelum kita nak buat modul, kita akan tengok dulu sikit buku teks pada muka surat 88 berkenaan tajuk solat yang sempurna. Kita akan tengok perkara-perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Lepas ni baru kita jawab modul yang telah disediakan. Itulah. Okey. Kita tengok muka surat 88 buku teks. Okey, dia kata apa? Di atas ni, perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Tengok kotak yang warna biru ni. Dia kata yang pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Maksud kata kita kalau kata bergerak dengan sengaja, anggota badan kita yang contoh kita tengok dalam gambar ni, dia duduk garu-garu tapak kaki dia. Dia saja-saja bergerak 3 kali atau lebih berturut-turut, maka batal lah solat dia. Okey, yang kedua dia kata apa sini, kotak biru ni, anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Maksudnya bila menggerakkan anggota-anggota yang boleh nampak lah, yang besar. Contohnya kepala kita duk pusing tengok sana sini, badan kita duk pusing merata, tangan dan kaki, maka kalau 3 kali atau lebih berturut-turut, maka batallah solat. Okey. Selain itu terdapat juga beberapa perkara yang membatalkan solat yang ada dalam gambar di bawah tu. Okey, dia ada 11 semua, ada 11 perkara yang membatalkan solat. Okey, kita tengok dulu. Gambar yang pertama ni, dia kata apa? Kamu boleh tengok gambar ni. Dia berkata-kata dengan sengaja. Dia berkata bersembang lah dengan sengaja dengan kawan sebelah, batal solat dia. Yang kedua, meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun ni contohnya daripada duduk berdiri tu, daripada duduk berdiri baca Fatihah tu, tiba-tiba terus dia sujud. Dia tak rokok dulu, dia tak iktidal, sami Allahu liman hamidah sepatutnya lah, baru dia sujud. Tiba-tiba dia terus sujud saja, dia tak rokok, dia tak apa. Jadi dipanggil meninggalkan rukun, maka itu pun membatalkan solat juga. Gambar yang ketiga ni apa? Dia ada bulat kat baju dia ni. Terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Terkena najis lah pada badan atau pakaian ataupun tempat solat. Tak kira lah najis haiwan ke, najis manusia ke apa, jadi batal solat. Kena cuci dulu najis tu. Kalau kena pakaian kita tukar pakai pakaian baru dan solat semula. Kalau tempat yang kita sembahyang tu ada najis, kita kena bersihkan dulu tempat tersebut. Okey, dan sembahyang lain. Okey, gambar yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Terbuka aurat dengan sengaja. Okey, dia bulatkan pada kaki orang perempuan duk sembahyang tu. Terutamanya orang perempuan lah, kena jaga bab aurat terbuka ni waktu sembahyang. Tak boleh nampak tapak kaki ke,
tudung dia tiba-tiba terkeluar rambut dan sebagainya, jadi batal sembahyang. Kalau dia tahu lah, dia tahu dah, kata nampak tapak kaki dia terselok, dia tahu tapi dia buat tak tahu, dia tak tutup, segera tutup balik dan sebagainya, maka batal sembahyang dia. Kalau dia tahu kata terbuka dekat tapak kaki tu tapi dia cepat-cepat tutup, maka tak batal lah. Tapi kalau dia biar saja, maka batal. Okey, kita tengok muka surat 89 pula. Pada gambar yang kelima ni, apa ni, dia duk teringat apa? Makanan. Gambar ni kita tengok dia duk teringat makanan. Jadi dia kata apa? Makan atau minum. Tak boleh makan atau minum waktu sembahyang, tak boleh. Maka batal lah sembahyang kalau makan ataupun minum. Okey, seterusnya gambar nombor 6, kita tengok ada budak pakai baju oranye ni, dia duk gelak. Dia kata apa? Ketawa sehingga terkeluar suara. Maksudnya gelak sampai dengar suara, gelak kuat, batal lah sembahyang. Okey, yang ketujuh, gambar perempuan pakai telekung ni warna kuning. Dia kata apa? Hilang ingatan kerana gila atau pitam. Tiba-tiba tengah sembahyang pitam. Pitam ni macam pensal lah. Ataupun tiba-tiba jadi gila waktu tengah sembahyang, maka batal sembahyang dia. Kalau buat gila tak boleh. Dia kalau dia memang tiba-tiba hilang ingatan jadi gila waktu sembahyang, batal lah sembahyang dia. Okey, yang ke-8, kita tengok ada budak pakai baju warna hijau. Dia duduk tengok kot tingkap. Dia kata apa? Berpaling dada dari kiblat. Sini berpaling dada dari kiblat. Maksudnya dia tengah sembahyang, dia pusing badan dia, dada dia. Pusing kiblat duk depan. Lepas tu dia pusing pikuk kiri nak tengok ada apa. Jadi batal sembahyang. Bila batal, kena sembahyang lain. Yang ke-9, kita tengok ada budak pakai songkok ni. Dia kata apa? Berubah niat. Okey, ataupun dia ubah waktu atau jenis solat. Contohnya mula-mula waktu mula sembahyang tadi, dia niat saja aku solat fardu zuhur. Tengah-tengah duk sembahyang dah, tiba-tiba dia tukar pula. Aku nak sembahyang subuh. Aku asal nak tukar pergi sembahyang subuh, tak boleh. Jadi batal solat, berubah niat. Niat berubah. Okey, yang ke-10. Okey, yang ni semua orang tahu. Bila solat, dia berhadas, sama ada berhadas kecil ke berhadas besar, batal solat. Contohnya apa? Paling mudah, terkentut waktu solat. Terkentut, jadinya batal lah sembahyang dia, kena pergi ambil wuduk dan mula balik solat. Dan yang ke-11 ialah murtad. Murtad. Ni muka surat 89 buku teks. Murtad. Murtad ni apa? Dia keluar dari agama Islam, maka batal lah sembahyang dia. Dia bukan orang Islam lagi dah. Dia niat kata dia nak keluar dari agama Islam. Okey, itu saja penerangan berkenaan dengan 11. Ada 11 semua perkara yang membatalkan solat pada buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 88 dan 89. Okey, seterusnya kita nak tengok sikit modul yang perlu kita jawab berpandukan buku teks muka surat 88 dan 89 tadilah. Perkara-perkara yang membatalkan solat kita nak jawab, tengok dalam modul tu. Okey, sama-sama kita keluarkan modul. Okey, kita nak buat modul ni yang ada nombor sebelah di atas ni. Dia ada nombor sebelah ni. Kita nak cuba buat, tengok. Okey, dia kata apa arahan dia? Tandakan right pada perkara yang membatalkan solat dan pangkah pada perkara yang sebaliknya yang tidak batalkan solat. Okey, kalau batal, tanda right. Kalau tak batal, pangkah. Okey, nombor 1. Dia kata apa? Mengorek hidung. Kalau kamu rasa mengorek hidung batal sembahyang, right.
Kalau tak batal, pangkah. Okey, yang kedua, berhadas kecil atau besar. Boleh rujuk balik penerangan dalam buku teks tadi kalau kata lupa. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, mata bergerak lebih dari 3 kali. Mata. Kalau mata bergerak lebih dari 3 kali, belek sana, belek sini. Tapi badan dia tak bergerak, mata saja. Nombor 4 ni. Batal tak semayang? Kalau kamu kata batal, kamu tanda right. Nombor 5, ketawa sehingga terkeluar suara. Kalau kamu rasa batal, tanda right lah. Nombor 6, berdehem. Nombor 6 ni berdehem. Dehem ni apa? Duduk tak duduk? Duduk. Okey. Itu kira macam mana? Kalau kamu kata batal, lah buku teks ada tak? Dia kata berdehem ni batal semayang. Tengok balik. Okey. Yang ketujuh, makan atau minum waktu semayang. Ketujuh. Kalau batal, tanda right. Kalau tidak batal, tanda pangkah. Dan yang terakhir, nombor 8, keluar air liur dari mulut. Keluar air liur dari mulut. Batal tak? Okey, kalau kata batal, tanda right. Kalau tak batal, tanda pangkah. Okey, latihan yang kedua untuk hari ini pada modul yang telah diberikan kepada kamu tu. Dia kata apa? Tengok yang ni kita akan buat 2 line hari ni. Muka surat 44 dan 45 modul tu. Okey. Isi jawapan yang betul tentang perkara yang membatalkan solat berdasarkan gambar di bawah. Okey, kamu tengok gambar, kamu tahu. Apa kan? Tengok gambar ni, kamu tahulah. Okey, nombor 1 gambar dia duduk. Dia duduk bergurau, duduk melawak dengan kawan dia. Jadi kamu cari di buku teks gambar yang macam tu dan isi di tempat kosong ni. Yang kedua, apa dia ni? Yang gambar orang perempuan duduk semayang ni. Daripada duduk berdiri, terus dia sujud. Dia tak rokok, dia tak iktidal macam telah diterangkan tadi. Kamu boleh tengok di buku teks gambar yang macam ni dan tiru balik buku teks tu. Okey, sama juga dengan gambar-gambar lain. Okey, buat sehingga di sini sahaja, muka surat 44 dan 45. Okey, sekian PDPR untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.